Muhammad Ashraf bin Azmi, Bilal Gero, George Hamdian, Perlawanan akhir kejohanan bola baling warga pendidik negeri Sabah di antara Keningau menentang Sandakan. Inilah barisan pemain yang akan berentak di peringkat perlawanan akhir pada hari ini. Pemain yang berpakaian serba kelabu ini adalah pemain-pemain dari Sandakan diwakili oleh Sadri bin Al-Rahim, Murazam bin Muhammad, Sazri bin Rami, Muhammad Zulkifli bin Dalmansa. Barisan-barisan pemain dari Sandakan diumumkan yang memakai baju serba kelabu ini, pemain daripada pasukan Sandakan. Sekali lagi mereka bertemukan di peringkat akhir apabila bertemu di peringkat kumpulan, dan untuk rekod perlawanan pemain ataupun Sandakan memenangi perlawanan untuk peringkat kumpulan. Sekali lagi mereka akan ditemukan peringkat final. Guru, baik. Guru. Mantap. Nanti saya share. Mantap. Diiringi oleh Encik Charles Lawrence, Nanti saya share. Mantap. Oke. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Mantap. Alright, good. Kita akan saksikan sekarang ini. Encik Nasir dan ketiga untuk perkenalan dengan pemain yang akan bersaing bagi merebut gelaran juara pertandingan bola baling warga pendidikan negeri Sabah tahun 2022 kategori lelaki. Perlawanan akhir kejohanan bola baling warga pendidik negeri Sabah, Piala Presiden Sabah Persatuan Bola Baling Negeri Sabah menemukan sekali lagi pasukan di peringkat kumpulan yang pernah bertemu, yaitu Sandakan menentang Keningau. Inilah barisan pemain yang akan berentak di peringkat akhir, bergambar kenangan sebelum perlawanan akhir ini dimulakan. Di peringkat kumpulan, Sandakan pernah menewaskan Keningau. Di peringkat separuh akhir, Keningau menewaskan Tuaran, dan juga Sandakan menewaskan Penampang. Terima kasih diucapkan kepada Wajah Datuk. Kita akan saksikan perlawanan ini sebentar sahaja lagi. Siapa yang akan bergelar juara untuk edisi kejohanan bola baling warga pendidik peringkat negeri Sabah bagi tahun 2020. Bola baling warga pendidik negeri Sabah tahun 2022. Untuk makluman para hadirin dan para penonton sekalian, perlawanan kali ini akan dihadiri oleh Rozaidi dan juga Yazid. Perlawanan diadakan di kompleks Tun Adnan, Yayasan Sabah. Perlawanan akhir yang sebentar lagi kita akan saksikan. Pasukan pilihan adalah Sandakan karena mereka pernah menewaskan pasukan Keningau di peringkat kumpulan.
pemain-pemain Sandakan. Rata-rata pemain Sandakan kebanyakannya pemain-pemain muda. Pemain-pemain yang cerdas. Dan juga kita juga melihat barisan pemain daripada Keningau. Juga pemain-pemain muda. Percaturan sudah dilakukan untuk perlawanan akhir ini. Kita akan menyaksikan siapa yang akan memenangi pertandingan akhir, perlawanan akhir kejohanan bola baling warga pendidik negeri Sabah Piala Presiden Sabah hari ini 28 Januari 2024. Untuk maklumat para penonton, penentuan tempat ketiga dan keempat. Tempat ketiga dimenangi oleh pasukan bola baling lelaki daripada Penampang, dan tempat yang keempat adalah dari pasukan bola baling Tuaran dengan kemenangan 7-6 pada perlawanan sebentar tadi. Sekarang kita akan saksikan perlawanan akhir. Perlawanan akhir yang mana pasukan Keningau akan lebih dahulu membawa bola. Permainan dimulakan sekarang saat ini. Permainan dimulakan. Pemain nomor 15, 89, pemain 89 sekarang ini membawa, mencari ruang kiri dan kanan, mencari ruang di sebelah tepi sana, mencuba dan tidak berjaya menjaringkan gol. Bola kepada pemain daripada Sandakan. Pemain Sandakan, pemain 30. Sazri Azwan membuat serangan. Bagaimana balingan 9 meter diberikan. Mencoba lagi. Kerja ditepis, dikawal oleh penjaga gol daripada Keningau. Sungguh cekap pemain penjaga gol Keningau. Pemain nomor 15 Keningau memberikan kepada pemain nomor 89. 15 sekali lagi. Memberikan kepada tepi. Bagaimana? Satu cobaan ke arah pintu gol. Namun sudah ditutup ruang oleh penjaga gol daripada Sandakan. Pemain nomor 2. Keningau Sandakan Azwan. Diberikan kepada pemain nomor 2. Membawa bomba masuk pos Sandi. Dan mencari ruang sudut. Nampaknya lontaran silang terlalu kuat. Keningau mengatur gerak. Pemain 34 sebelah sini mengatur gerak, mencari ruang. Mencoba sekali lagi. Kecekapan penjaga gol daripada Sandakan berjaya menepis satu balingan rendah yang dilakukan oleh pemain Keningau. Pemain nomor 2 Sandakan Hafiz. Pemain nomor 2 Hafiz kepada Azwan. Azwan yang sudah membawa bola sekarang ini membuka tepi, peluang. Bola terlepas terus, balingan jauh dan satu peluang yang hampir-hampir menghasilkan gol. Sandakan lagi mengatur. Ada kesalahan yang dapat berlaku di sana. Pemain Sandakan terjatuh. Balingan 9 meter diberikan kepada pemain Sandakan.
kesalahan terus kepada pemain Keningau. Bagaimana? Satu peluang yang disia-siakan. Counter attack daripada Keningau. Bagaimana serangan balas? Dan akhirnya satu gol dapat dihasilkan oleh pemain yang memakai jersey nomor 9 di sini, pemain yang tinggi lampai. Pemain tinggi lampai daripada Sandakan menghasilkan satu gol untuk Sandakan. Kedudukan sudah berubah pada minit ketiga. Minit keempat perlawanan sudah berubah. Sandakan 1, Keningau 0. Satu percobaan yang tiba-tiba daripada pemain Keningau menghasilkan satu gol. Kedudukan juga terus berubah. 1 Keningau, 1 Sandakan. Sandakan mengatur gerak sekarang ini. Kesaksikan pemain nomor 22, pemain 30 Azwan Irfan coba mengatur, mencuba perebutan. Serangan pantas. Satu serangan pantas yang dilakukan oleh Keningau oleh pemain nomor 89 ini. Seorang lagi pemain tinggi lampai. Kita saksikan Sandakan mengatur gerak dari kiri ke kanan. Hafiz pemain nomor 2 diberikan kepada Hazwan. Hazwan masuk. Dan bola kepada penjaga gol Keningau. Keningau sekali-sekala dengan serangan pantas counter attack yang cukup kemas, namun ditidakkan oleh pemain-pemain Sandakan. Silap persepahaman daripada pemain-pemain Keningau. Bola keluar. Sandakan mengatur gerak. Hafiz dapat pula dirampas oleh perlawanan. Percubaan bagaimana? Mencuba. Saya tidak sempat untuk mengalihkan kamera untuk melihat bagaimana gol itu dijaringkan. Saya sudah katakan tadi, pemain Keningau mempunyai serangan pantas yang begitu kemas diatur apabila mereka mempunyai peluang seperti itu. Saya tidak sempat untuk mengalihkan kamera saya bagaimana jaringan yang begitu pantas dapat dihasilkan sebentar tadi. Kedudukan sudah berubah. Keningau 2, Sandakan 1. Sandakan mencari ruang kiri dan kanan, mencoba, tetapi percobaan oleh pemain nomor 9 yang tinggi lampai, tinggi di atas tiang gol Keningau. Keningau mengatur gerak. Pemain 89 yang berada di sebelah saya membuat ulasan. Pemain 99 kiri dan kanan. Pemain nomor 99. Bola balingan ke dalam pada Sandakan. Dan time out daripada pasukan Sandakan. Kedudukan pada masa-masa terakhir perlawanan separuh masa yang pertama, Keningau mendahului dengan 2 gol berbalas 1. Kita akan saksikan satu perlawanan yang begitu sengit. Adakah Keningau dapat membalas kekalahan yang mereka alami di peringkat kumpulan perjalanan mereka menuju ke peringkat akhir pada hari ini? Kejohanan, Anda sedang menyaksikan kejohanan bola baling warga pendidik negeri Sabah. Times out yang diminta oleh pasukan Sandakan sudah selesai, sudah tamat. Mereka akan bermain. Maafkan saya, permainan sekarang ini memasuki minit ke-6. 6 minit 55 saat pada waktu time out diminta oleh pasukan Sandakan. Permainan di minit yang ke-6. 6 minit ke-6 55 saat.
Sandakan ketinggalan 0-2. Pemain PAN baru dimasukkan, pemain nomor 13. Membuka serangan di sebelah sana, Hazwan kepada PAN. Sebelah tepi kembali kepada PAN. Satu komunikasi mujur tidak ada pemain Keningau. Kembali mengatur gerak. PAN nomor 13. 30 coba masuk dan jaringan dihasilkan oleh pemain memakai jersey nomor 2 yang memasuki kawasan D. Sekarang kita saksikan serangan. Keningau coba mengatur gerak, mencoba. Kedudukan sekarang ini 2-2. PAN nomor 13, Azwan 33 mencoba dan gol terhasil lagi oleh pemain daripada Sandakan yang memakai jersey nomor 9 ini. Pemain nomor 9 sekarang, dan seberapa pantas pemain yang memakai jersey nomor 5 daripada Keningau, pemain yang memang cukup lincah daripada Keningau, tiba-tiba saya menjaringkan gol untuk mengikat kedudukan ketika ini 3-3. Sekali lagi pemain yang memakai jersey nomor 9 daripada Sandakan menghasilkan satu lagi gol. Pemain tinggi lampai mereka. Tiga 4 Keningau ketinggalan. Keningau ketinggalan ketika ini. Pemain 89 mencari ruang kepada pemain nomor 15 ke tepi, buka ke tepi lagi. Bagaimana? Oh, kesalahan dilakukan oleh pemain Keningau. Terus memberikan kepada pemain satu serangan pantas. Serangan pantas yang dilakukan oleh pasukan Sandakan membuahkan hasil. Kedudukan sekarang ini sudah berubah pada menit ke-9, 4.50 saat. Sebentar lagi tiupan whistle penamat untuk separuh masa yang pertama akan ditiupkan oleh pengadil. Mencoba dari jauh. Inilah kelebihan untuk pemain nomor 9 daripada Sandakan ini yang sudah menjaringkan. Irfan namanya. Irfan yang memakai jersey nomor 9 daripada Sandakan yang sudah menghasilkan, kalau tidak silap saya, 3 gol dalam perlawanan separuh masa yang pertama menentang Keningau. Namun peluang masih terbuka untuk kedua pasukan ini. Kita akan saksikan di separuh masa yang kedua nanti. Kita saksikan sekarang ini perlawanan separuh masa yang kedua. Sandakan mengatur gerak, mencari ruang di sebelah sana, namun sudah ditutup. Pemain Irfan, pemain yang tinggi lampai, Azwan, pemain PAN nomor 13, pemain 22, PAN sekali lagi. Dapat ke Irfan, permainan tinggi lampai yang perlu dikawal oleh sekali lagi Sandakan mengatur gerak. Mencoba. Oh. Pemain 30 Azwan menjaringkan gol melalui satu percubaan di bawah di celah-celah kaki pemain-pemain Keningau, dan satu gol dapat dihasilkan. Kedudukan semakin menjarakan kedudukan dalam masa menit yang pertama, masa menit yang kedua, separuh masa yang kedua. Kedudukan 6-3. Ada berlaku pelanggaran pemain di sana. Pemain terbaring.
permainan dihentikan seketika untuk memberi peluang kepada pegawai perubatan pasukan Sandakan untuk memberi rawatan kepada pemain mereka yang tercedera. Pemain nomor 96 Sazri tercedera dan juga diberikan kad kuning. Balingan diberikan kepada pemain Keningau. Pemain Keningau, pemain 34 sedang memegang bola. Diberikan kepada siapa dan terus mencoba. Sandakan. Pemain ini 30 juga begitu. Sandakan Keningau 34 mengatur gerak sebelah tepi. Namun sudah ditutup ruang untuk kedudukan sekarang ini sudah 7-3. Keningau sudah ketinggalan kepada pasukan Sandakan. Ada berlaku menarik. Ditutup lagi ruang oleh pemain Keningau ini. Pemain 30 Azwan, pemain yang cukup berbahaya, yang tidak semena-mena akan coba membuat percobaan. Pada Keningau mencoba hampir Irfan. Saya sudah boleh menghafal namanya. Seorang pemain yang tinggi lapai memakai jersey nomor 9 dari Sandakan adalah Irfan. Pemain yang cukup berbahaya bagi pasukan Sandakan ini. Keningau mencoba dan penjaga gol berjaya mengawal, menangkap bola, menepis bola, dan bola penggantian bola dilakukan. Menit keempat perlawanan, skor masa yang kedua, Sandakan sudah di depan dengan 7 gol, berbalas 3 untuk Keningau. Adakah sekali lagi ya? Inilah dia Azwan, antara pemain yang memang cukup bahaya, lincah untuk mencari ruang yang tertutup, tapi dalam keadaan yang sukar juga. Ya, Azwan dapat menghasilkan gol yang ke-8 untuk pasukan Sandakan. Keningau semakin kekurangan masa untuk memberi saingan, menghasilkan gol dan mencipta keajaiban untuk memenangi perlawanan ini, karena masa perlawanan sudah memasuki menit yang ke-5, separuh masa permainan untuk separuh masa yang kedua. Hantaran bola yang begitu kemas. Keningau, pemain nomor 13, bagaimana mencari ruang dan ditutup. Terus hantaran jauh. Pemain nomor 22, bagaimana?
Dan itu dia pemain nomor 2, pemain Hafiz dari Sandakan. Pemain-pemain Sandakan yang sekarang ini menguasai permainan. Serangan pantas tadi, counter attack menghasilkan satu lagi gol yang ke-9 dihasilkan oleh pemain-pemain Sandakan. Keningau coba untuk mencari ruang untuk kurang-kurangnya menambah gol. Namun pertahanan dan juga kecekapan penjaga gol Sandakan menidakkan setiap percobaan yang dilakukan oleh Keningau, oleh Sandakan. Irfan, Azwan, dua pemain ini kepada Irfan, mencoba lagi, dan itu dia serangan hantaran 1-2 daripada Azwan dan Irfan. Itulah yang menjadi kunci kepada gol yang ke-10 yang dihasilkan oleh Sandakan. Keningau sudah ketinggalan dengan 7 gol. Sandakan sudah di depan dengan 10 gol. Keningau dengan 3 gol. Time out diminta oleh Sandakan. Nama-nama yang setiap boleh lupakan: Irfan, Azwan, yang sangat lincah. Irfan yang tinggi lampai menggunakan sepenuhnya kelebihannya untuk membuat percobaan balingan-balingan yang tepat, balingan-balingan yang kencang yang menghasilkan gol dalam perlawanan akhir ini. Masa perlawanan hanya tinggal lebih kurang 3 menit setengah lagi untuk ditamatkan. Keningau perlu bangkit untuk menit-menit yang terakhir ini, sekurang-kurangnya untuk menambah gol untuk merapatkan kedudukan. Pemain Keningau sekarang ini berada di kawasan Sandakan. Pemain 34 mencari ruang. Pemain nomor 5 adalah pemain yang perlu diberi perhatian untuk Keningau. Pemain yang lincah juga. Ini adalah kejohanan bola baling warga pendidik yang sedang bermain. Ini adalah cikgu-cikgu kita yang sedang berhikmat di negeri Sabah. Itu dia, satu lagi gol yang dihasilkan oleh Azwan. Siapa lagi? Pemain yang memakai jersey nomor 30 Azwan menambah lagi 1 gol. Rasa Keningau sudah seperti tidak berdaya untuk mengakal serangan pantas oleh Sandakan ini. Bagaimana mencoba? Percobaan yang berjaya juga dihalang oleh pemain Sandakan. Azwan beri kepada Irfan. Azwan dan Irfan mempunyai helah tersendiri untuk lihat saja hantaran yang mengelirukan. Dan itu dia pemain yang memakai jersey nomor 8. Kalau tidak silap saya memakai, ya, pemain jersey nomor 8 sekali lagi sudah mencetak satu lagi gol yang ke-12. 12 gol berbalas 3. Terlalu gagah pasukan Sandakan ini. Terlalu gagah untuk disaingi. Permainan di menit yang ke-8. Menit ke-8. Ada lagi lebih kurang 1 menit setengah untuk permainan ini ditamatkan. Irfan mencoba dari jauh. Saya katakan dia punya lontaran yang cukup kuat. Pemain nomor 13 daripada Keningau mengatur gerak. Pemain nomor 5. Pemain nomor 5, seorang jawab pemain Hafiz. Irfan mencoba lagi. Nah, 1 gol lagi dihasilkan oleh Irfan. Pemain nomor 9.
Pemain gol yang ke-13. 13-3. Sepertinya di perlawanan akhir ini Sandakan mengganas, menghasilkan mencetak 1 demi 1 gol. Mencoba dan 1 gol semangat daripada Keningau dihasilkan oleh pemain 28, jersey nomor 28 Keningau, Azwan. Okey, Azwan lagi. Dan satu hantaran yang tidak disangka oleh Azwan. Dan 1 lawan 1. Dan tamat perlawanan. Dengan ini Sandakan mengesahkan kejoharan mereka, memenangi kejohanan bola baling warga pendidik Negeri Sabah Piala Presiden Sabah, Piala Presiden Persatuan Bola Baling Negeri Sabah dengan jaringan yang besar 13 berbalas 4. Namun tahniah kepada kedua pasukan yang telah menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi di dalam perlawanan akhir ini. Apapun mereka sudah melakukan yang terbaik. Tahniah kepada Sandakan selaku juara. Tahniah juga kepada Keningau selaku naib juara kejohanan bola baling warga pendidik Negeri Sabah bagi tahun 2024. Edisi ini akan menjadi satu kenangan buat semua wakil, semua pasukan yang menyertai untuk kejohanan bola baling warga pendidik Negeri Sabah untuk Piala Presiden Sabah 2024 terletak di Kompleks Tun Adnan Yayasan Sabah. Sekian ulasan saya. Majulah sukan untuk warga pendidik Negeri Sabah di bawah Bayu. Kita jumpa lagi. Irfan. Okey. Irfan, saya sangat tertarik dengan permainan Irfan. Irfan, sepatah 2 kata. Tahniah untuk Irfan dengan tim Sandakan. Sepatah 2 kata. Terima kasih kerana support tim Sandakan. Okay. InsyaAllah saya harapkan game macam ni diteruskan. Dan banyak lagi pelapis-pelapis cikgu yang akan datang join untuk bola baling seterusnya. Okey, terima kasih Irfan. Saya mau temu buat juga Azwan. Okey. Ini lagi satu orang pemain yang saya sangat tertarik dari permainannya. Okey, Azwan, tahniah untuk Sandakan. Okey, sepatah 2 kata. Okey, untuk kali ini, kejohanan kali ini sangatlah memuaskan kerana semua guru-guru pun memberi yang terbaik dalam kejohanan kali ini. Okey. Jadi saya berharap sukan bola baling di Sabah ini sama ada guru ataupun pelajar-pelajar boleh berkembang lagi. Itu saja. Tahniah untuk Sandakan. Mana? Okey. Dapat kejuaraan. Cara cakap gini. Dapat kejuaraan. Mantap Sandakan.